Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 16 Mei 2024. Pemeriksaan kesihatan secara percuma menerusi skim bantuan kesihatan rakyat Sabah telah diadakan di Botitian, Paitan. Inisiatif Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat itu merupakan sebahagian daripada Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ bagi memperkasa kesihatan rakyat di negeri ini. Menterinya Datuk James Ratib berkata skim ini ditumpukan kepada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan sukar mendapatkan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan. Inilah satu-satunya program yang cukup terbaik untuk rakyat Sabah. Yang mana selama ini rakyat tidak tahu tahap kesihatan mereka. Tetapi dengan adanya program ini di bawah kementerian saya, kerjasama di antara Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan juga NGOs. Turut diadakan pameran pelbagai agensi awam dan swasta termasuk Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dalam program berasingan, Datuk James melakukan tinjauan bersama anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terhadap premis perniagaan di sekitar Botition. Tinjauan ini bagi memastikan peniaga mengikut peraturan dan tidak menaikkan harga barangan sesuka hati yang membebankan penduduk kampung. Peningkatan tahap kompetensi dan integriti ketua-ketua adat adalah suatu keperluan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ia seiring aspirasi kerajaan negeri berkaitan pemantapan integriti dan pemerkasaan tabir urus institusi berkenaan. Datuk Dr. Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata penekanan itu adalah penting untuk membina kepercayaan seterusnya mengeratkan hubungan antara komuniti dan pemimpin adat. Beliau berucap penutupan kursus transformasi kepimpinan Ketua-Ketua Adat Cemerlang Siri 2 2024 di Kota Belud disertai 15 wakil Ketua Anak Negeri dan 100 Ketua Kampung. Mengenai kursus ini, Datuk Joachim berkata ia platform ke arah pemerkasaan fungsi dan peranan Mahkamah Anak Negeri. Kursus ini memberi penekanan kepada penambahbaikan dalam memelihara hak-hak anak negeri bagi memastikan undang-undang adat anak negeri sentiasa dipatuhi dan dihormati. Yayasan Kebajikan Sabah YKS menerima sumbangan RM100,000 daripada Sam Darby Plantation. Penyerahan sumbangan disampaikan pengerusinya Tan Sri Dr. Nik Nozrul Tani, Nik Hassan Tani kepada pengarah YKS Hajar Rugaya Awang Besar di Menara Kinabalu. Majlis penyerahan disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Sempena majlis ini, Datuk Hajiji turut diberi taklimat mengenai operasi syarikat berkenaan. YKS ditubuhkan sejak tahun 2021 untuk membantu kerajaan negeri menggerakkan agenda kebajikan rakyat, terutama menyalurkan sumbangan kebajikan kepada golongan kurang berkemampuan dan berkeperluan khas. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran Datuk Dian Abdullah dan Pengarah Urusan Kumpulan Sam Darby Plantation Datuk Muhammad Helmi Osman Bashar. Penganjuran Simposium Pendidikan Khas berupaya mendidik masyarakat terhadap tanggungjawab membantu perkembangan golongan OKU. Menerusi simposium tersebut, para peserta didedahkan dengan ilmu dan kemahiran membimbing OKU selain memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pendidikan khas. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur menyatakan demikian sempena perasmian Simposium Pendidikan Khas Peringkat Negeri Sabah di UMS Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim. Simposium ini juga diharap meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap keperluan pendidikan golongan OKU. Saya mengharapkan agar kerjasama yang berpanjangan antara KPM di bawah PPD KK ataupun PPD yang lain pun boleh juga bersama-sama dengan kami NGO-NGO yang bersedia untuk memberi kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat tentang OKU di negara kita. Kita akan membuat satu lagi program pada 12 bulan Jun di mana kita akan memanggil pakar disleksia. Jadi program itu namanya My Dyslexia lah.
Simposium ini dihadiri 170 peserta, terdiri ibu bapa, pembantu murid sekolah dan guru-guru pendidikan khas dari 10 buah sekolah pendidikan khas di seluruh negeri. Usaha memperkasa institusi keluarga bagi menangani isu global terus dipergiat. Antaranya termasuk isu perubahan iklim dan alam sekitar yang memerlukan kerjasama semua pihak. Kepentingan peranan institusi keluarga dalam menangani isu berkenaan dapat dilihat menerusi pemilihan tema sambutan Hari Keluarga Antarabangsa 2024. Diraikan pada 15 Mei setiap tahun, keluarga dan perubahan iklim diangkat sebagai tema sambutan tahun ini. Tema ini bersesuaian dengan peranan institusi keluarga dalam melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab termasuk dalam menangani perubahan iklim. Di Sabah, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri turut mengambil inisiatif memperkasa institusi keluarga yang memainkan peranan penting dalam pelbagai perkara. Dalam konteks perubahan iklim ni tak dapat dinafikan elemen-elemen kekeluargaan perlu kita perkasakan lah. Misalnya kita menjadikan aktiviti-aktiviti ke arah untuk mengatasi perubahan iklim ni lah. Misalnya kita terapkan kempen alam sekitar. Lepas contohnya di rumah kita buat asingkan sampah tu kan, plastik, bahan tin dan kertas, dan kemudian dari segi penjimatan penjimatan elektrik, kerana kalau kita dapat menjimatkan elektrik sudah tentu dia akan mengurangkan perubahan iklim tu lah. Kerana dengan kita misalnya program Earth Hour tu kan perlu menjadi satu aktiviti bersama keluarga lah. Program Keselamatan Keluarga dan Anak PK antara program LPPKN yang berupaya menerapkan kesedaran isu perubahan iklim dalam sesebuah keluarga. Dalam LPPKN kita banyak program-program kekeluargaan lah. So di situ kita ada juga mengulas isu-isu berkenaan persekitaran komuniti lah, di mana persekitaran yang selamat, komuniti yang selamat, di samping ilmu-ilmu keselamatan yang lain. Selain program Kitar dan Guna Semula, LPPKN Sabah menerusi program Pemerkasaan Keluarga dan Komuniti FACE telah menerapkan kesedaran penjagaan alam sekitar dengan aktiviti menanam pokok di 4 lokasi di negeri ini. Ia melibatkan rancangan Klias Beaufort, Likas Kota Kinabalu, Palu-Palu Kuala Penyu dan Kampung Piasau Kota Blud. Saya berharap bahawa kita terus perkasakan keluarga kita lah dalam aspek untuk menangani perubahan iklim inilah. Kerana jika kita dapat melaksanakan dalam keluarga kita, sudah tentunya dia masyarakat itu dapat menangani isu ini secara bersamalah. Semoga setiap anggota keluarga dapat memainkan peranan menjayakan tema sambutan tahun ini dengan membudayakan aktiviti yang mampu menangani cabaran perubahan iklim dan alam sekitar bermula dari rumah. Selamat Hari Keluarga Antarabangsa 2024. Jenora Mahin, RTM. Penjawat awam diingatkan agar sentiasa menjaga pemakanan dan jenis makanan diambil bagi mengekalkan kesihatan berkualiti. Ia termasuk mengambil tahu jenis kandungan makanan yang sesuai dan sihat untuk tubuh badan serta fungsi organ dalam badan. Pakar buah pinggang Dr. Kenneth Wu berkata selain pemakanan, aktiviti senaman juga penting dan harus seimbang. Punca kegagalan buah pinggang adalah berkait rapat dengan tekanan darah tinggi dan kencing manis. Dr. Kenneth menyatakan demikian dalam sesi ceramah kesedaran penjagaan buah pinggang dan kesihatan awam di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Beliau memaklumkan bahawa rawatan cuci darah akan lebih berkesan melalui dialisis kinesiologi. Lebih 50 penjawat awam menghadiri ceramah ini. Turut diadakan saringan kesihatan.
Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak, dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.